إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan dan peluang untuk kita bertemu, berada di dalam majlis ilmu, dinaungi oleh para malaikah dan juga diturunkan sakinah. Mudah-mudahan dengan naungan daripada para malaikah kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sambung bacaan hadis kita pada malam ini. Hadis yang berikutnya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال, daripada Abdullah ibnu Abbas, moga Allah meridai dia dan ayahnya. Abdullah ibnu Abbas merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara sahabat yang kecil pada usia. Maksudnya ketika Nabi hidup bersama dengan Ibnu Abbas, ketika itu Ibnu Abbas masih lagi kanak-kanak. Walaupun usia Ibnu Abbas masih kanak-kanak, budak, tetapi kibar. Ibnu Abbas ini besar kedudukannya dari sudut ilmu. Ini kita kena beza. Ada orang yang hidup bersama dengan Nabi usia dia muda, dia panggil sigharus sahabah, sahabat yang kecil, kecil dari sudut usia. Maksudnya ketika Nabi hidup mereka masih budak. Tetapi walaupun dari satu sudut mereka kecil, tak besar dari sudut sin, umur, tetapi besar dari sudut ilmu. Masa itu ada sahabat yang mereka bersama dengan Nabi, kibar sahabah, sahabat yang besar, besar dari sudut umur mereka itu mungkin tua, mungkin berusia, tetapi mungkin dari sudut riwayat hadis, dari sudut ilmu yang mereka ambil daripada Nabi, tidak sebanyak apa yang dapat daripada kalangan sahabat yang muda ini. Jadi ini biasa. Berusia umur tidak semestinya banyak yang dia dapat daripada Nabi. Ibnu Abbas antara sahabat yang ada kaitan pertalian Ahlul Bait, ahli keluarga Nabi. Jadi bila kita sebut Ibnu Abbas, dia bukan sahaja sahabat, dia bukan sahaja orang yang dekat dengan Nabi, dia termasuk daripada kalangan Ahlul Bait. Kerana ayah dia Al-Abbas
ibnu Abdul Muttalib, yang kita tahu merupakan abang kepada ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang di kalangan anak Abdul Muttalib ni yang beriman, seperti Al-Abbas, Hamzah. Ini di kalangan yang beriman. Demikian juga ada yang kufur, seperti Abu Talib, Abu Lahab. Itu di kalangan Bani Hashim, di kalangan kaum keluarga Nabi, tapi tak semuanya beriman dengan apa yang Nabi bawa. Sebab itu Nabi pesan kepada Fatimah dalam hadis yang selalu kita ulang, walaupun engkau adalah daripada kalangan anak aku, tetapi di hari akhirat nanti urusan adalah bergantung kepada amal masing-masing. Sebab itu Nabi sebut lam yusri' nasabuh, lam yusri' amaluh. Sesiapa yang tidak diselamatkan oleh amal kebaikan yang dia lakukan, lam yusri' nasabuh, keturunannya tidak akan membantu dia. Ini perkara besar. Sebab itu hadirin mukminin, likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughnih, Quran kata. Pada hari di mana manusia, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi, meninggalkan sahabat, meninggalkan kaum keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan ibu ayah. Quran kata likulli imri'in yawma idzin sya'nun, kerana pada hari itu urusan manusia bergantung di atas diri sendiri. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlan wa la tanfa'uha syafa'ah. Tak ada orang yang boleh menyelamatkan orang lain, membela orang lain. Sebab itu dalam hadis yang sangat masyhur, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak boleh untuk menyelamatkan ayah dia Azar. Allah mempertemukan Ibrahim alaihissalam dengan ayah dia Azar. Satu pertemuan di antara dua orang yang mempunyai hubungan anak dengan ayah. Tetapi ketika itu Nabi Ibrahim dengan kedudukan dia sebagai Khalilullah, satu-satunya Nabi yang Allah gelar Khalilullah, kekasih dia, tak boleh untuk membantu ayah dia sendiri. Dalam satu athar, Nabi SAW sebut akan bertemu seorang anak dengan ibu dan ayah dia pada hari kiamat. Pertemuan di antara seorang anak dengan ayah pada hari kiamat. Si anak itu menawarkan pertolongan untuk ibu dan ayah dia. Apa sahaja yang dia boleh lakukan, yang dia mampu lakukan ataupun dia berikan, dia akan berikan. Apa yang diminta oleh si ibu? Dia minta supaya diberikan sebahagian daripada pahala kebajikan yang dilakukan oleh si anak untuk dapat kepada dia. Anak tu kata apa? Dalam athar yang sahih tu, anak tu kata apa sahaja yang mak dia atau ayah dia minta, Allah sebut dia akan bagi, melainkan pahala. Pasal hari itu kita tak bawa harta benda yang kita ada. Kita bangkit di hadapan Allah, innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah khufatan uratan ghurla. Manusia bangkit di atas kaki sendiri tanpa sehelai benang.
seurat benang, tak berkasut, artinya segala kekayaan itu ditinggalkan. Yang menjadi perhitungan kita adalah pahala yang kita buat. Masa tu, kalulah yang minta tu mak atau ayah kita, kita tak akan bagi. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Sehingga Aisyah tanya kan, kita bangkit tadi kita kata tak ada seurat benang telanjang. Kita bukan baca hadis lagi ni, balik apa hujan, jumpa seminggu sekali kan, dengarlah ceramah Ustaz. Berapa banyak masa kita untuk menuntut ilmu? Berapa banyak masa yang kita gunakan untuk agama, untuk menuntut ilmu dengan urusan dunia? Kadang-kadang kita sangat berkira waktu kita menuntut ilmu, kita rasa rugi. Sejam dah ni, tak habis lagi. Tetapi masa yang sama, detik dan waktu yang sama yang kita habiskan pada masa dan tempat yang tak berguna, tak ada langsung penyesalan yang kita rasa. Kerana apa? Kerana kita rasakan duduk dalam majlis ilmu ini seakan-akan tidak memberikan habuan ataupun keuntungan dunia. Sedangkan inilah yang akan kita bawa di hadapan Tuhan nanti. Sebab itu saya cukup pantang. Ada masjid, bukan ada di Perlis ataupun bukan ada di Penang, bagus. Saya kalau ada AJK Mehabak, saya tak pergi lah. Duk Mehabak, so berhenti. Kita main nak mengajar, kita main nak santang ilmu. Siapa yang tak mau dengar? Boleh? Ini tak ada siapa paksa. Kalau ada, sebab tu saya kata kalau masjid buat nasi, bagi ada siap-siap, senang. Kadang mereka tak mau balik pasal mereka nak ambil nasi. Saya mengajak di Perlis sudah hampir 10 tahun lebih, dan saya tidak ada langsung rasa takut untuk orang lari atau keluar atau tinggal ceramah. Kerana saya sudah lalui dan saya sudah tak heran dengan apa orang marah ataupun sebagainya. Kerana perjuangan dan perhitungan saya dan kita semua adalah untuk berdiri di hadapan Tuhan seperti mana yang Nabi tanya pada para sahabat, innakum satus'aluna anni famadha qailun. Nabi kata innakum satus'aluna anni famadha qailun. Kamu akan ditanya tentang aku, dan apa yang kamu akan jawab di hadapan Tuhan. Sahabat ramai-ramai angkat, qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Demi Allah, kami menyaksikan engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan telah menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Nabi angkat ke tangan, Allahumma syhad, wahai Tuhan, saksikanlah. Maka ini yang menjadi niat dan perhitungan kita. Saya menyampaikan ilmu, tuan-tuan mari mengaji, ambil apa yang baik, yang buruk jangan ambil, tinggalkan, yang betul dengan Quran dan Sunnah pegang, yang tak betul, yang berdasarkan nafsu buang tepi. Kerana kita bukan ta'assub, atau bukan kita nak dengar dia ceramah, tapi kita nak ambil ilmu yang mai dari Quran dan Sunnah. Kalau kita ada prinsip macam tu tuan-tuan, kita duduk tang mana pun kita akan selamat. Saya dan tuan-tuan kita tak tahu berapa lama lagi Tuhan izinkan. Dan dalam mutaakhir ini kita dengar kematian begitu banyak. Maka marilah kita mengikhlaskan niat kita dan tujuan kita semata-mata mencari keredaan Allah Azza wa Jal, dan bukannya pujian dan juga sanjungan manusia. Daripada Ibnu Abbas, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang mana Nabi itu meriwayatkan daripada Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Sebab itu kita masukkan hadis ini dalam hadis qudsi, kerana pada term fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, pada kalimah apa yang dia riwayatkan daripada Tuhannya. Sebab itu kita tak kata qala Rasulullah, tetapi ada qala Allah, Allah berfirman. Tersebut perkataan itu ataupun makna itu diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah sebut, tapi ini bukan Quran. Sekali tuan-tuan ambil ni, tuan-tuan pergi baca dalam salat pula. Waladdallin amin. Innallaha katabal hasanat. Kan hadis tu bunyi macam tu. Dia kata tu imam, surah apa tak pernah dengar? Ni bukan surah, tapi ni firman Allah juga. Tak boleh. Tak boleh. Innallaha katabal hasanat was-sayyi'at thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah telah menulis al-hasanat, kebaikan-kebaikan, was-sayyi'at, dan juga kesalahan-kesalahan. Sekali kita syarah. Allah telah menulis apa yang dikatakan al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Bukan sahaja Allah itu menulis, menjelaskan tentang yang baik, dalam masa yang sama Allah juga menentukan apa yang buruk. Sebab itu bila dia berkait dengan agama, lengkap. Apa yang dikatakan baik, baik pada pandangan Allah dan Rasul. Apa yang buruk, buruk ataupun tak elok pada pandangan Allah dan Rasul. Ada tak ruang untuk kita nak piduk tumpang atas tu? Tak ada. Pasal itu Al-Imam Syafi'i sebut, man istahsana faqad syara'a. Siapa yang buat satu benda istihsan, perbahasan dia panjang lah, tapi Al-Imam Syafi'i kata man istahsana, siapa yang buat satu amalan kemudian dia anggap amalan itu baik. Baik bukan kerana Quran sebut, baik kerana akal dia kata, faqad syara'a, dia telah buat agama. Tuan-tuan dapat? Al-Imam Syafi'i kata siapa yang reka satu amalan kemudian dia anggap benda tu baik. Benda tu baik. Kita tanya baik atas pandangan siapa? Baik pada pandangan dia. Maka kata Al-Imam Syafi'i, dia telah mengada-ngadakan suatu benda agama. Sebab itu at-tahsin wa at-taqbih, menentukan satu benda tu baik ataupun buruk, dia tak boleh pada akal. Sebab itu kata Sayyidina Ali, kalaulah agama itu berdasarkan kepada akal, tentulah Nabi ataupun tentulah kita akan sapu khuf di bahagian bawah, tidak di bahagian atas. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kita tak kata radhiyallahu anhuma macam Ibnu Abbas, pasal pak dia tak masuk Islam, pak dia kafir, Abu Talib. Dia kata kalau kita tanya akal, basuh kaki tu, sapu khuf tu, sapu kasut tu yang kita mengaji tu, 3 hari untuk orang musafir, 1 hari untuk orang mukim tu, kalau nak sapu kasut, kalau akal lah, dia akan kata apa? Dia akan kata bawah itu lebih kotor daripada atas. Patutnya basuh atau sapu bawah daripada sapu atas. Tetapi bila balik kepada perbuatan Nabi, Nabi sapu atas. Kita boleh argue, yang pergi sapu atas buat apa? Yang duk bersabit dengan atas tu pasal apa? Yang duk atas yang tak ada pasal-pasal, tak ada kena, berjalan duk seret kat bawah, pergi sapu kat atas. Itu argument akal. Tetapi kita kata apa? Di mana Nabi berhenti, di situ kita berhenti. Agama. Bukan payah bahas-bahas sampai penin, setengah sampai penin. Kan?
Habis kena pergi duduk atas hayat. Saya tak tahu. Okey. Thumma bayyana dhalik. Kemudian bukan sahaja Allah itu menulis kebaikan dan keburukan, Allah juga menjelaskan hal itu. Kemudian Nabi sebut, Allah sebutlah dan Nabi sampaikan. Faman hamma bihasanah. Sesiapa yang ham ni boleh kita terjemah satu orang yang dia telah bertekad. Dia bertekad. Laqad hamamtu. Kan? Dia bertekad, berazam. Bihasanah, untuk buat satu kebaikan. Allah sebut. Falam ya'malha, akan tetapi dia tidak dapat mengerjakannya. Hadis ini tuan-tuan, satu lagi hadis yang menggambarkan keluasan rahmat Allah. Betapa kasih dan cintanya Allah kepada makhluk dia. Nabi kata, Allah sebut siapa-siapa yang ada niat, ada azam, ada tekad untuk buat satu benda, falam ya'malha, dia tidak dapat melakukan benda itu, tak sempat, tak tercapai. Sebab itu tidak salah untuk kita bercita-cita, tak salah untuk kita berangan-angan, tak salah untuk kita berazam. Pasal itu Nabi sebut dalam hadis Bukhari, man mata walam yuhaddith bihi nafsah walam yaghzu mata ala syu'batin minan nifaq. Dalam hadis Bukhari, sesiapa di kalangan kamu yang mati tak ada niat, itu perkataan Nabi, tak ada niat nak mati syahid, tak ada niat nak mati syahid, dia mati di atas cabang-cabang munafik. Bukan kata pergi perang, tak tahulah pergi perang tu boleh tak boleh, niat nak pergi pun tak ada. Pasal itu Nabi kata apa? Sesiapa yang ada azam, man sa'alallah, siapa yang betul-betul niat, betul-betul berazam, doa kepada Allah untuk dia mati syahid, tetapi dia tak mati, ballagha, Allah akan menyampaikan dia kepada maqam syahid walaupun dia mati atas katil. Sebab apa? Sebab niat tadi. Nanti kita syarah lagi. Oleh kerana dia niat tapi dia tak buat, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah tulis kepada dia hasanah kamilah, satu pahala penuh. Bukan satu pahala, terjemahan tu tak lengkap. Hasanatan, satu kebaikan, kamilatan, kebaikan yang lengkap, maha sempurna. Maksudnya pahala penuh, full mark. Pasal kamilah, kamil, lengkap. Buat tak? Buat tak? Tak buat. Pasal apa duk teruk-teruk buat? Tak buat pun dapat. Ini dia panggil mazhab niat. Sekali kita ada geng ni, dia baca hadis ni, dia kata apa? Dia kata falam ya'malha, tak buat pun Allah tulis penuh. Nampak? Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia berniat baik dan fa'amilaha, dan dia buat, tuan-tuan, dia niat dan dia buat. Macam mana? Katabahullah azza wa jal indahu 10 hasanat ila 700 di'fin ila ad'afin kathira. Allah akan tulis untuk dia, bagi siapa-siapa yang dah niat, dan bukan sahaja dia niat, dia membuktikan niat itu dengan dia menunaikan
tunaikan hajat tersebut, Allah menulis ke atas kebaikan yang dia lakukan itu bermula dengan angka 10. Sampai berapa? Ila 700, 700 kali ganda. Takat tu saja? Tak. Ada ila di'fin ad'afan kathirah, 700 ganda infinity. Tak tahu banyak mana, balik kepada Allah. Wallahu a'lam. Pasal tu bila tuan-tuan solat tadi, paling kurang dia bermula dengan 10. Lepas tu ada yang mungkin 20, ada yang mungkin beratus-ratus, ada yang mungkin beribu-ribu. Tapi kita tak tahu. Adha'afan kathirah. Tak sama. Nampak? Wa in hamma bis-sayyi'ah. Sekali saya akan bagi contoh. Tetapi sekiranya dia berazam untuk melakukan suatu keburukan, dosa. Dia niat nak buat jahat, mungkar, maksiat. Dia tak buat. Dia dapat apa? Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Satu orang yang niat jahat tetapi tidak melakukan kejahatan yang dirancang dan diniatkan itu, baginya pahala penuh. Itu dia. Bukan setakat niat baik, niat jahat pun dapat pahala. Niat buruk nak buat benda tak elok, tiba-tiba tak buat. Tapi tuan-tuan kena dengar lagi. Tidak bertepuk sakan geng-geng kawan. Jadi kita nak elaborate, huraian kena dengar, dan kita kena relate dengan perbuatan dan tunjuk yang diajar oleh Nabi. Kalau dia buat, ustaz, kalau dia buat, wa in hamma biha, kalau dia niat buat jahat, kemudian terlaksana kejahatan itu, tertunai kemungkaran itu, Allah menulis sayyi'ah wahidah. Allah tulislah di atas dosa tu satu dosa. Tuan-tuan ada nak petikai? Nak petikai? Ada tak? Wih, apa kira lagu tu? Hok nu bagi sampai tak sanggup-sanggup. Hok ni boleh pula bagi satu. Ni agama siapa? Oh, ni nak balik pergi ke situ lah. Sebab itu dalam menentukan, tuan-tuan, ini prinsip tau. Bila kita baca hadis ni, dalam menentukan sesuatu amalan itu dapat pahala ke tidak, baik ke buruk, besar ke kecil, bagus ke tidak, ada ganjaran ataupun tidak, itu kuasa mutlak siapa untuk menentukan? Kuasa siapa? Bukan tuan yang dipertua. Kuasa siapa ni? Pasal itu kita nak claim, benda ni kalau hang buat pahala dia besar, benda ni kalau hang buat pahala dia kecil, kalau hang buat macam ni pahala dia berganda-ganda. Who are you? Man anta? Hang siapa? Pasal itu tak boleh memandai-mandai. Duk pi claim kata, yang ni kelebihan dia sekian-sekian. Ni zikir ni kelebihan dia sekian-sekian. Hang buat ni boleh pahala sekian-sekian. Kita tanya dalil mana dalil? Dalil tak ada. Boleh mana? Yang ni warisan. Bukan warisan hak kalah tu. Warisan daripada siapa? Tok Syekh, Tok Guru. Minta maaf. Yang boleh bagi pahala ni Allah tabaraka wa ta'ala. Selesai. Pasal itu kalau bukan daripada Allah yang sediakan reward tu, tuan-tuan jangan pakai. Dan tuan-tuan tak boleh petikai. Pasal apa buat baik dapat 10, buat jahat dapat 1? Bagi sama adil lah. Ini Tuhan. Dia nak betul je dengan Tuhan pula. Faham tak? Kalau kita baca hadis, kita faham,
tak akan ada ruang untuk kita memandai-mandai dalam agama. Okey. So sekarang kita syarah. Tuan-tuan, orang yang niat buat baik tapi dia tak buat ni banyak. Banyak. Macam mana ni? Saya nak bagi tuan-tuan semua dapat secara mudah. Tuan-tuan, kesimpulan tu tuan-tuan jangan takut, tak panjang lah. Pasal kesimpulan lah ni. Lepas kesimpulan, wabillahi taufiq. Mukadimah, isi penting, kesimpulan. Lengkap karangan. Okay, kesimpulan dia, sesiapa yang ada niat, dia tak buat di atas beyond control, luar daripada kawalan dan kehendak dia, yang tu maksud hadis ni. Habis faham? Pasal faham tak mengkit semayang pagi tadi? Bukan niat nak mengkit tahajud. Dia kata memang niat. Tidur lepas-lepas isyak, tidur terus. Sejadah pun hampak dah. Lepas tu, hujan. Jam kunci tak? Kunci. Lepas tu, bateri habis. Hang sedap? Sedap orang bang subuh. Yang hang tak mangkit tu pasal apa? Telena penuh markah. Pasal dia tak mangkit tu bukan kerana dia tak mau, tapi kalau dia jaga. Kau apa? Kau 5. Awal lagi. Yang tu tak. Yang tu hang tak mau mangkit. Macam orang kan ada jaga subuh. Subuh ke 6. Dia buat celek. Kau apa? Pukul 5. Awal. Jam tu kunci elok dah. 5.30, 5.45, 5.50, 6. Yang bunyi yang tak kunci 10. Peliknya yang bunyi yang tak kunci yang tak ada. Melawak dengan tuan-tuan. Kan? Orang lama melawak. Tapi demikian. Sebab itu Nabi SAW kata, sesiapa yang melakukan amalan muqiman sahihan, dia buat amalan itu ketika muqim, ketika dia sehat, kemudian terhalang amalan itu kerana dia musafir. Dulu dia semayang di masjid, dia semayang tamam, lepas tu dia musafir. Dia tak pergi masjid, dia semayang qasar. Pasal apa? Bukan kerana dia, tetapi kerana uzur atau ruksah yang dia bagi. Tuan-tuan orang perlis duk main semayang di masjid, tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, semayang di hotel, semayang pula 2. Dulu diperlis buat 4. Nampak tak? Dapat pahala berapa? Pahala masjid. Hari tu PKP. Lama mana tak main? Lama mana tak main PKP tu? 3 bulan. 3 bulan full mark. Pasal apa tak main? Pasal tak boleh main, ada penyakit. Tapi bila habis, bila orang bagi main, tak apa, ustaz kata tak pi pun pahala sama. Masa orang tak bagi main, kita dengar azan meleleh yang mata ni, sedih sayu. Tapi syarat dia sebelum PKP tu kena main lah. Maksud dia memang duk main, lepas tu PKP tak boleh main. Dia tak main, dia duk sembahyang di rumah, pahala 27. Tu maksud dia. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut. Tuan-tuan dengar pasal itu tuan-tuan, bukan niat kosong, niat yang terhalang. Berapa ramai hari tu saya duk kira orang nak pergi umrah, dah bayar duit dah. Dah bayar deposit dah. Tapi ada juga yang setiap kali jumpa saya, nak pi. Daripada Meskowi, sebelum Meskowi apa?
Apa tu sebelum Meskobi tu? Masa tu nak pi. Payah tak tahu pi dah. Ini yang saya ni nak pi ni. Nak pi dah bagi pasport dah apa bagi apa semua. Tak tahu Saudi tutup. Takkan nak pi Danau. Dia tak apalah ustaz weh, tak boleh pi umrah Mekah pun pi lah mana-mana Yaman ke apa ke janji kita pi, tak boleh. Tak boleh pi. Tak tahu bila nak boleh pi, tahun depan kot. Tapi dapat tak pahala umrah? Dapat. Tapi travel tak boleh lah pula duk. Tak boleh ambil duit balik lah pasal pahala dapat juga. Tak lah, kena bagilah yang duk mohon pula. Kan? Tapi pahala dah. Itu satu contoh. Banyak lagi yang tuan-tuan buat. Kadang-kadang ada yang niat nak wakaf, mati, anak-anak tak tunaikan hasrat tu, dapat juga. Dia niat nak bagi, anak-anak, lepas tu dia mati, dalam proses tu ada kes, anak-anak tak mau continue, dia dapat. Macam tuan-tuan lah. Berapa kali dah duk niat nak buh dalam tabung masjid, tapi bila seluk, Allah tak bawa lagi hari ni. Pakit ni pun tak bawa, pakit ni. Duk tak bawa situ lah. Kan? Tapi jangan bimbang, pahala dapat. Tapi Piramli katalah, Piramli bukan hadis. Buka takat berapa kali? Buka takat berapa kali? 3 kali ya. Kalau 4 kali pun lupa. Kan? Dia makan-makan kita, Allah dia kata, lupa bawa baik duit ni. Kali pertama bayar. Kali kedua pun bayar. Kali ketiga bayar. Kali keempat sebelum dia habaq, aku tahu dah hang lupa. Sudah. Aku tahu dah hang lupa, aku bayar. Tahan betul-betul kawan sejati memahami aku. Nabi kata innamad dunya li arba'atin nafar. Tengok hadis ni ada kaitan dengan hadis kita baca. Dunia ini dalam hadis ni sebut, Nabi kata dunia ini Allah jadikan untuk 4 jenis manusia. Hanya ada 4 golongan ni. Tuan-tuan pun tolong cek. Sama ada tuan-tuan masuk A, B, C, D. Kalau tuan-tuan kata A pun tak ustaz, mungkin B. B pun tak, C pun tak, D pun tak, bukan orang lah. Pasal dia kata innamad dunya li arba'atin nafar. Ada 4 kelompok, 4 jenis, 4 kategori. Abdin razaqahu Allahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqq fahada bi afdal manazil. Golongan yang pertama, cek kita. Razaqahullah, Allah bagi dekat orang ni malan wa ilma. Dia ada duit dan dia ada harta. Ilmu pun dia ada, duit pun ada, harta pun ada. Ini. Dan dengan duit serta ilmu itu dia bertakwa kepada Allah, menyambungkan silaturahim, menyampaikan ilmu itu. Inilah sebaik-baik manusia. Kalau tuan-tuan tengok satu orang, dia bukan sahaja ada ilmu agama, dia bukan sahaja ada pengetahuan agama, tapi dia juga ada duit. Ada sahabat saya, dia bercita-cita, dia kata doa bagi dia kaya. Pasal apa? Sebab bila dia kaya, dia nak mengajar percuma. Dia kata dia nak mengajar, tapi setakat lah ni dia tak boleh mengajar percuma lagi lah. Pasal berita pun buh minyak. Tapi kalau dia ada the fit income, dia kata dia tak akan jadikan dakwah ini sebagai sumber untuk cari duit. Tapi sementara lah ni dia kena ambil lah, pasal memang dia tak ada sumber. Tuan-tuan pandai pula, jihad ustaz, ini jalan Allah, takkan lapar orang yang duduk di jalan Allah. Dia lah, dia cukup bulan pergi jolok gaji, cukup bulan pergi jolok pencin, yang kau ni terbit nak tekak, tak tahu nak makan apa. Lepas tu dia macam, awak yang malam ni lembik tak larat, dia lah 3 hari tak makan, dah jalan Allah semua. Saya cerita yang mereka tu lah, saya kenyang alhamdulillah, terlebih makan. Okey. So yang pertama ni A.
Yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah. Orang yang kedua, yang ni banyak jugalah, yang Allah hanya bagi ilmu tapi tak bagi harta. Ilmu ada, duit tak ada. Tapi bagus orang yang ada ilmu, sadiqun niyyah. Dia tengok orang kaya, dia kata apa? Kalaulah aku ada seperti mana yang dia ada, aku akan buat sama atau lebih. Dia dengki yang bagus. Nabi kata la hasada illa fi isnatain. Tak boleh dengki, tak boleh dengki, tak boleh hasad melainkan dalam dua jenis. Rajulun atahu Allahu ilman fasallata ala halakatihi. Dengki pada orang yang ada harta, dengki pada orang yang ada ilmu. So tuan-tuan, orang yang ada ilmu tadi, dia tengok orang ada harta, dia dengki. Pasal apa? Dia kata, la, aku boleh bagi ilmu, aku nak bagi harta macam dia. Bila nak bagi tu? Bila aku ada duit macam dia. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Dia dapat pahala sama macam orang yang kaya tadi, walaupun dia tak bagi sekupang pun. Tuan-tuan, Nabi kata dia dapat pahala sama, walhal dia hanya tengok dan niat. Tapi pasal apa dia tak boleh bagi? Pasal dia tak ada harta. Azan tu ada dua jenis lagi. Kalau tuan-tuan dah masuk ada grup dah, okey. Kalau tak ada, kena tengok ada dua baki lagi. Mudah-mudahan mungkin masuk dua ni lah. Kita bagi laluan kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan, hadis ni sebut apa? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma
sawa. Allahu akbar. Orang yang berharta tadi, yang bagi rezeki dia tadi ni, yang sedekah tadi, yang infak tadi ni, dengan orang yang tak ada harta tapi bercita-cita. Bercita-cita. Macam mana kita tahu kata dia bercita-cita? Dia sebut lau anna li, kalaulah aku ada seperti itu. Kalau macam ni boleh. Pasal apa? Pasal ini belum apa? Kalau tak boleh sebut, tapi kalau ni boleh kerana benda belum jadi. Dia kata lau annali, kalau aku pun ada macam tu, Tuhan bagi, aku pun akan buat. Allah kata sama pahala dua-dua tu. Yang untung siapa? Kalau kita baca, yang untung yang ada ilmu dengan niat tu lah. Pasal dia tak buat tapi dia dapat. Kawan tu dapat atas perbuatan dia. Tapi saya pasal benda ni tak tahu tentang doa kan. Susah. Tapi dalam hadis ni dia pun sebut, dalam hadis sadiq, maksudnya niat betul lah. Pasal cakap boleh, saya cakap boleh, saya ceramah boleh, hebat lah. Tapi tang buat belum tentu. Pasal itu kadang-kadang ada satu orang, dia bagi sumbangan. Lepas tu sahabat saya kata, RM100,000 lah, bukan RM30,000. Dia bagi satu sekolah. Dia kata macam ni lah ustaz. Sahabat saya tu ustaz lah. Dia kata macam ni lah ustaz. Tapi bukan kepada saya, tapi sanak dia bersambung lah. Dia kata dia macam ni lah ustaz. Dia kata kalau ustaz tak kaya, tak payahlah kaya. Maksudnya boleh hidup, tak payahlah pulun. Dia tu dah kaya dah, tak payah dia nasihat, tak payahlah pulun, tak payahlah teruk, tak payah. Kalau kaya alhamdulillah. Tapi pasal dia ni kata kalau kaya boleh bagi RM100,000, berpuluh-puluh, dia tak payahlah. Tapi kalau kaya alhamdulillah. Tapi kalau nak bertarung habis-habisan hidup untuk kaya ni, dia tetap payah. Apa perkataan dia? Saya ingat orang kaya boleh faham lah. Kita memang tak boleh faham pasal kita tak kaya. Dia kata macam ni. Dia yang bagi tu, yang bagi ratus ribu pada satu sekolah. Dia kata alhamdulillah dia bagi. Belum tentu apabila kita ada, kita akan bagi. Itu tak ada jaminan. Sebab itu Nabi pun ajak kita. Betul perkataan dia. Nabi pun sebut awal dah. Nabi kata apa? Bagi yang paling besar. Pasal ramai orang dia tunggu kaya. Ramai orang dia tunggu kan. Tapi kalau tengok perkataan Nabi bila? Tuan-tuan? Kalau kita tunggu kaya, sifir kita tunggu kaya, tunggu ada lebih kita bagi kan. Tapi kalau tengok perkataan Nabi ni, janji Nabi, bila terbaik? Satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyu sadaqah a'zam ajr? Cuba habaq mai, pahala yang paling besar bila kami bagi sedekah. Anta saddaq wa anta takhshal faqra wa ta'ammal ghina, atau kama qala, bagi waktu tak ada, wa anta sahih syahih, waktu kamu ketak sempit, waktu tak ada, waktu tu bagi. Macam kawan tu kata, kalau dah ada belum tentu. Pasal tu yang banyak duk bagi ni yang tak ada. Pasal tu lambat nak cukup. Sambung. Wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilma.
Golongan yang ketiga, manusia yang jenis ketiga, yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya ilmu, beri kepadanya malan walam yarzuqhu ilma. Yang ni pun banyak juga jenis atau kategori kelompok ini, yang banyak harta tak ada ilmu. Lepas itu ada orang kata, jangan tinggalkan anak dengan harta, tinggalkan dengan ilmu. Itu hadis orang Melayu kan. Okey, tapi Nabi memang suruh tinggal harta untuk anak-anak. Nabi kata apa? Tinggalkan mereka dalam keadaan kaya lebih baik daripada meminta-minta. Kan? Lalu orang yang ada harta, selalu tuan-tuan bila ada harta tak ada ilmu ni, dia nak pi ke mana? Yahbitu fi malihi bighairi al-ilm, la yattaqi fi rabba wa la yasil fi rahimah wa la ya'lam lillahi fihi haqq. Dia pun belanjalah di atas kejahatan, kemaksiatan dan juga segala-gala yang haram lah semua. Dia tak tahu, dia belanja. Hambuk, boros. Enjoy ya. Tuan-tuan, apa dia? Kemudian Nabi SAW, Nabi kata, fahadha bi akhbasil manazil. Nampak? Inilah seburuk-buruk tempat atau kedudukan. Ada harta, tak ada ilmu. Wa 'abdin las. Wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Yang terakhir ni, yang Allah tak bagi dekat dia harta dan tak bagi juga dekat dia ilmu. Lagi tu. Pertama, harta plus ilmu. Yang kedua, ilmu sahaja tapi depa sama, pahala dia boleh sama-sama. Yang ketiga ni, ada harta tak ada ilmu. Yang keempat, ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Kadang-kadang kita pergi tengok, pergi bagi bantu orang susah. Kadang-kadang kalau hang susah, hang semayang, kurang-kurang susah di dunia, akhirat senang lah. Bila pergi jumpa orang susah, bagi bantuan orang susah, kita tak kata depan dia, tapi memang kita terdetik kata, patuh pun hang ni susah. Rumah belengah, semok, mangkit pukul 12. Takkan nak sapu sampah, susun barang, nak pentah sampai 3-400 Pasal apa yang rumah semua nak buat macam mana? Duit tak ada. Tak ada sangkut paut duit dengan semua. Belengah ni duk di kita, bukan duk di duit. Pasal tu bila kita tengok attitude, orang putih kata attitude, dengan sikap, dengan kelakuan, dengan kesusahan tu, bukan Tuhan saja nak buat, tapi memang panggil tu. Kan? Mana bapak engkau belalang? Tidur. Pukul 10 tak bangkit. Nampak? So oleh kerana dia tak ada ilmu, dia tak ada harta, dia kata apa? Dia punya niat, dia punya angan-angan, dia punya target dia. Lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Tengok hok ada harta tadi, hok buat maksiat, hok seronok, hok berpoya-poya tu. Dia kata kalau aku ada harta kaya ni, tas akan lebih pada dia aku buat. Pasal tu kadang-kadang orang tak buat ni bukan pasal dia tak mau buat, tapi dia tak ada peluang nak buat. Pasal tu bila dia pi, dia jadi apa? Kejutan budaya. Saya tak mau sebut lah, tapi marah pula semua tempat. Dulu masa duk pi di KL mana besar, metropolitan. Yang duduk di KL mengaji tu baru daripada Sarawak, daripada Sabah, daripada Kelantan. Tujuh kata api naik ke atas. Habis orientasi, celapak pitrai kereta api tu pun bismillah, dia buka sendiri. Nak buat terkejut, lingkup kejutan budaya. Pasal tu bi'ah environment ni penting. Pasal tu tuan-tuan baca dalam hadis Bukhari kan, yang 100 orang tu. Situ tuan-tuan, kita nak hidup, walaupun kita pandang tempat tu mesti maju, tapi kadang-kadang perlis negeri yang sangat ideal untuk hidup.
Tuan-tuan sangat bersyukur bila kita boleh pergi. Tuan-tuan kata pergi kan, pergi Kuala Lumpur, pergi apa, bukanlah kita nak condemn. Tapi bila kita duduk di Perlis, mungkin ada hikmah Tuhan letak aku di Perlis. Pasal apa? Kalau Tuhan tak taling tahiru sakan aku. Nak pergi tengok wayang pun kena laut celapak pergi Kedah. Ada satu-satunya pengwayang di Perlis, dia pergi katuk buang. Kelab malam, bukan kata kelab malam. Kelab siang pun payah. Kita nak pergi buat jahat di Perlis ni payah. Pasal apa? Keluar masjid, pok menakan. Keluar pintu ni, pok menakan. Keluar pintu ni, pok menakan. Duk kira berjambak nak buat jahat ke mana. Cuba habak betul nak buat jahat ke mana. Di Perlis, bukan kata kok mana, tang mana nak buat jahat. Nak pergi beli kedai, nak pergi tikar mekok pun pakai topi keledar. Bi'ah ni environment. Pasal itu tuan-tuan, kita jangan pandang lekeh. Sebab dalam hadis Bukhari, bila pembunuh tu, qatil yang bunuh satu orang tu, bila dia nak bertaubat, apa kata alim tu pada dia? Intaliq ila ardin kaza wa kaza fa'budillah ma'ahum. Dia kata kalau betul hang nak jadi orang baik, betul hang nak berubah, intaliq ila ardin kaza wa kaza. Hang keluar daripada kampung ni, hang pi duduk di sana. Fa'budillah ma'ahum. Hang pi beribadat di sana. Pasal kalau hang duduk di sini, hanyut lingkup di sana, hang terselamat. Bi'ah. Itu paling dia ada, walaupun kita tahu ada kekurangan, adalah satu dua, tapi dia ada bi'ah salihah. Dia ada suasana ilmu. Dia ada suasana orang tak buat jahat tak boleh. Dia suasana, kadang-kadang persekitaran tu mengawal kita. Masjid pun kadang-kadang, tapi kita pun tak tahu masjid mana bang. Banyak. Nak pergi mudah, tak mau kan. Okey. Sampai masjid Pulau Penin, dia kata subuh penuh dah ustaz, maghrib pun penuh. Ni kita nak try buat lohor. Puah. Tu jangan terkejut, nanti 5 waktu. Pasal ustaz kau ramai. Kuliah kau nak banyak, masjid kau nak buat. Kan? Sampai tuan-tuan kalau Allah dia kata, pasal apa? Masuk uat kau kita, mengaji terlebih. Perlis menuju ke arah itu. Ilmu. Saya pun tengok kadang-kadang bila mari ustaz-ustaz baru dia Perlis, lega kita, lega. Lega pasal apa? Adalah masa kita pergi makan si kandang di Penang. Lega. Bila mari ustaz-ustaz hantar mai, oh dia kata malam ni dah ganti. Dulu kira nak tok siap, boleh tok siap ganti saya. Alhamdulillah, boleh banyak Allah rahmat mufti kita semua. Doa bagi bagus. Nabi kata apa? Oleh kerana dia ni ada niat yang untuk buat jahat walaupun dia tak buat, dia ada niat lah, cuma dia terhalang pasal dia tak ada duit, fahuwa biniyati fawidruhuma sawa. Yang ni nayo, kawan tu boleh dosa pasal buat, dia pun boleh sama dengan kawan tu. Katalah mereka dua masuk neraka, dia mesti tanya, hang masuk kes apa? Berzina. Hang, aku tak berzina. Betul yang masuk pasal apa? Pasal aku teringin nak berzina macam hang. Nayo hang no. Korang aku pada juga kan. Balui lah. Hang nayo. Nayo tak? Pasal apa? Contoh yang paling nayo ni, rakan subhat. Dia tu pasal apa yang hang kena angkut sekali? Saya pun tak tahu. Dia pun suruh saya hantar dengan saya. Macam tu tuan-tuan. Kalau betul nak kena, biar buat sungguh. Faham tak? So nampak hadis ini menyokong penuh, menjadi dalil yang jelas niat memberikan pahala yang sama. Okey, yang buat jahat tu macam mana pula boleh dapat pahala? Senang saja. Sekali lagi semua niat jahat pula. Niat jahat yang dapat pahala, tapi pahala pula tengok Nabi kata apa? Di atas dia tak buat. Tak buat ni tuan-tuan kena faham macam mana. Satu orang niat nak buat, tiba-tiba dia tak jadi buat. Pasal apa? Beza dia macam ni. Yang dapat pahala, yang tak buat,
kerana Tuhan. Macam Nabi sebut kan, satu laki-laki hadis apa? Masuk gua tu tutup tu kan, lepas tu dia nak bersama dengan perempuan tu kan, tawasul, dia nak berzina dengan perempuan tu. Panjanglah cerita tapi kita ambil terus tang kemuncak. Dia nak berzina dengan perempuan tu, tiba-tiba perempuan tu kata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Terus dia pun celapak, tinggal lari. Dia takut. Astagfirullah. Bukan lagu Piramli, buka muka dia. Buka muka dia mau tengok. Buka-buka Allah tak jadi. Itu tadi ya. Faham tak? Apa tuan-tuan ni? Hadis pun tak ingat, Piramli pun lupa. Okey. Nampak? Dalam hadis yang lain, tu hadis pintu gua. Ni satu lagi hadis. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin. Satu laki-laki yang dipujuk untuk berzina, wanita yang cantik, ada kedudukan, ajak dia berzina. Allah kata apa? Dia sebut pada perempuan tu, pasal apa? Tuan-tuan, banyak orang tak berzina ni banyak sebab. Satu mungkin kerana dia tak ada peluang, tapi kawan ni ada peluang. Faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku tinggalkan wanita itu. Allah payung dengan arash. Tengok, yang dapat pahala. Pasal itu Nabi SAW sebut dua orang, hadis Bukhari, ingat tak? Al-qatil wal-maqtul. Kan? Siapa niat jahat, tapi kalau dia tak buat tu kerana tak ada peluang, dia dapat masuk neraka juga. Jangan lupa. Contoh macam kawang masuk masjid buat temak, katak-katak pecah, pukul habis semua, tabung, tak ada duit. Dia pun sujud syukur. Kawan dia kata, pasal apa? Alhamdulillah apa, tak ada duit. Kita tak boleh apa ni, masjid ni kosong, tak ada duit. Dia pun kutip awal. Tak apa, kita tak dapat duit tapi kita dah dapat pahala. Macam mana? Pasal kita tak dan curi lagi duit tak. Dia masuk rumah tuan-tuan, tak ada apa duit, yang ada duit rial Mekah. Dia pun angkat tak biar pilah, kesian untuk ni. Tak jadi tu, spoil tu pasal bukan kerana Allah, tapi kerana benda tu tak ada. Kan? Nak pipi berjudi, tokai demam. Yang jaga kata, hari ni cuti, tokai demam. Tak apa. Pahala dah boleh. Pasal itu al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh dengan yang dibunuh, dua-dua masuk neraka. Terkejut sahabat. Yang kena bunuh pun masuk neraka, yang kena bunuh, yang kena tetak tu masuk neraka. Nabi kata dua-dua masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia yang kena tetak tu masuk neraka, pasal dia pun memang nak bunuh, tapi oleh kerana buah tak cukup kan, dia mati. Faham tak tuan-tuan? Ya. Maksudnya kalau niat tapi tak buat pasal bukan kerana Allah, tetap boleh dosa. Dan yang terakhir, saya nak sebut beberapa perkataan yang memberi motivasi kepada kita. Tuan-tuan dengar, kata Abu Darda kata, sesiapa yang pergi ke tempat tidurnya, disebut oleh Ibn Majah athar ini di dalam sunan dia. Perkataan Abu Darda, sesiapa yang mendatangi tempat tidurnya lalu dia berniat untuk tahajud, sayangnya tidur itu telah menewaskan dia hingga dia bangun hanya ketika masuknya subuh. Allah mencatat baginya pahala kebaikan tahajud itu. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i daripada Aisyah, Nabi kata apa? Sebelum Abu Darda sebut, Nabi sebut. Nabi kata, ma min imri'in takunu lahu salatun bil-lail. Siapa-siapa di kalangan kamu yang ada hajat untuk bangun salat malam, dia ada niat untuk bangkit,
faghalabahu 'alaiha an-naum, ditewaskan oleh tidur dia. Ini perkataan Nabi. Kataballahu lahu ajran salatihi, Allah tulis tahajud penuh. Tidur tadi, wa kana naumuhu sadaqah alaih, tidur yang dia tak bangkit sampai subuh tadi adalah sedekah Allah kepada dia. Tapi janganlah bila bini kita kau hanya duk kacau sedekah Allah ni. Aku duk terima sedekah ni. Lagi lambat aku bangkit, lagi banyak sedekah. Sedekah takat subuh lah. Lepas tu kencing setan lah. Kata Sa'id ibn Musayyib, last, siapa yang ada niat untuk salat, ada niat untuk puasa, ada niat untuk haji, ada niat untuk umrah, ada niat untuk jihad, lalu terhalang segala niat dan perbuatan itu kerana uzur ke atasnya, maka Allah mencatat apa yang dia niatkan. Sa'id ibn Musayyib, tabi'in besar, menantu Abu Hurairah, dia sebut perkataan ni. Hadirin mukminin, ini satu pujukan, satu sentuhan kasih sayang Allah kepada kita. Banyak benda dalam hidup ini bermula dengan cita-cita dan azam. Kita mungkin ada niat, tapi Allah ambil nyawa kita sebelum melihat. Pasal itu saya kata ada sebahagian kumpulan mengusahakan persatuan, mengusahakan nak buat sekolah. Saya kata kita boleh jadi orang yang memulakan langkah yang pertama. Tak ada jaminan untuk kita melihat langkah yang terakhir. Sebab itu Syekh Qutb ada sebut satu perkataan yang menarik. Tuan-tuan semua, kita ada buat kerja dakwah betul tak? Tuan-tuan ada buat kerja kebajikan kan? Kadang-kadang tuan-tuan duk rasa aku dengan umur aku, dan ke aku tengok, dan ke benda ni jadi, dan ke benda ni siap, dan ke benda ni habis. Syekh Qutb sebut satu perkataan yang menarik ketika dia nak digantung. Dia kata jika kita fikir kita yang memulakan kerja dakwah ini, Syekh Qutb sebut tu, sehingga kita semua kena pegang kata-kata ni. Jika kita fikir kitalah yang memulakan agama ini, kita yang memulakan dakwah ini, kita rasa kita yang memulakan, dan kitalah yang akan mengakhiri. Masa dia nak kena gantung, dia digantung oleh Jamal Abdul Nasir. Lepas itu sebahagian ulama kata asyahid kerana dia dibunuh. Dia kata masa hari dia nak mati, kalau kita fikir matinya aku ni habis tamat, dada kita akan jadi sempit dan sesak. Tidak, tuan-tuan fikir duk buat rumah, tiba-tiba tuan-tuan sakit, ada nak dan siap mah, rasa lemah lah, rasa lemah, rasa macam tak sudah. Tolonglah buat saya ni rasa macam tak sempat nak tengok, tak sempat nak duduk ni. Tengok-tengok memang tak sempat sungguh. Rumah tu siap untuk salat jenazah dia. Bukan saya nak gempak, nak renovate lah. InsyaAllah dah lah. Ni saya contoh. Ustaz ni balik telefon kontraktor tu bertengkar pula, cancel lah, tak dan Ustaz abang macam tak dan lah. Dah, teruskan. Syekh Qutb kata apa? Syekh Qutb kata, untuk bagi dada kita lapang dan rasa tenang ketika kita mati, kita hanyalah menyambung rantai-rantai yang telah dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni penyambung. Bila kita mati, akan ada penyambung kepada penyambung rantai yang dimulakan oleh Rasulullah. Dia tidak putus dengan matinya kita. Bila tuan-tuan buat satu kerja kebajikan, buat wakaf, infak, buat kebajikan, tuan-tuan mati, benda tu baru naik pagar, baru naik piling, baru ikat 2 inci bata, mati. Bata itu akan disambung oleh orang lain dan tuan-tuan akan menikmati hasilnya di dalam kubur. Mudah-mudahan Allah merahmati jalan ini. Allah memberkati kita semua. Marilah kita berniat selagi hayat di kandung badan, ada kebaikan, ada peluang, kita bagi pada jalan Allah. InsyaAllah benda ini akan bersambung. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala